Amerika Syarikat Gempar. Sesuatu berlaku di tempat letak kereta pejabat pos Chinatown, San Francisco pada 1 petang hari Rabu, jam 4 petang. Seorang lelaki berjalan bersama seekor anjing kampung hitam Sarawak, tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Dia adalah anjing pemandu, namun terlalu senyap. Orang-orang berbisik, adakah itu benar-benar anjing pemandu yang sah? Tepat pada masa itu, dari hujung tempat letak kereta yang lain, terdengar bunyi rantai besi putus. Seekor anjing Ken Corso seberat 40 kg menerpa ke arah mereka. Orang ramai menjerit dan melarikan diri, tetapi tuan buta itu tidak tahu apa-apa. Tepat pada detik itu, anjing kampung hitam itu bergerak. Kamera pengawasan di tempat letak kereta merakam semuanya. Video ini mencapai lebih 10 juta tontonan dalam sehari. Seluruh dunia bertanya, apa yang sebenarnya berlaku? Dan saya berada di tempat kejadian itu. Kini saya akan menceritakan kisah hari itu kepada Anda. Jadi, mari kita mulakan segera. Sebelum bermula, pastikan Anda melanggan, tekan suka, dan aktifkan loceng kecil. Hai semua, saya Lim Wei Ming. Saya bekerja sebagai wartawan di akhbar tempatan di Chinatown, San Francisco. Saya bukan jenis wartawan yang mengejar berita eksklusif. Saya terutamanya melaporkan berita tempatan restoran Malaysia baru yang dibuka, aktiviti sukarelawan guru bersara, pasar tani komuniti, dan kisah-kisah hangat yang lain. Walaupun nampak biasa, saya suka kerja ini kerana ada kisah dalam rutin harian orang biasa. Hari itu adalah hari Rabu yang biasa. Kira-kira jam 4 petang, saya berada di pejabat pos, bukan untuk temu bual, tetapi untuk menghantar bungkusan kepada ibu saya. Saya menghantar ubat-ubatan tradisional Cina kepada ibu saya setiap hari Rabu. Ibu tinggal bersendirian di Los Angeles sejak ayah meninggal dunia. Jadi ini adalah cara saya bertanya khabar kepadanya. Saya meletakkan kereta di tempat letak kereta dan membuka pintu kereta. Sebelah kereta saya, sebuah teksi kuning berhenti. Pintu belakang terbuka dan seseorang keluar. Dia kelihatan seperti seorang lelaki Asia berusia awal 30 keropaan, memakai baju berkolar dan kemeja yang kemas. Tetapi dia memegang tongkat putih, dia adalah orang cacat penglihatan. Di sebelahnya ada seekor anjing hitam bersaiz sederhana. Bulunya hitam berkilat, telinganya tegak seekor anjing kampung Sarawak. Saya juga sukakan anjing jadi saya kenal baka itu. Tetapi anjing kampung sebagai anjing pemandu, ini kali pertama saya lihat. Anjing kampung sendiri jarang ditemui di Amerika, apatah lagi sebagai anjing pemandu. Saya tanpa sedar merenungnya. Lelaki itu menutup pintu kereta dan berkata kepada anjing itu, "Shadow, jom jalan." Suaranya lembut. Walaupun dalam bahasa Inggris, dialeknya bercampur sedikit dengan pengaruh Cina, Melayu. Anjing itu berdiri di sebelah kiri lelaki itu, dan perlahan-lahan mula berjalan. Teksi itu masih di situ, seolah-olah menunggu. Saya pun berjalan. Tempat letak kereta itu luas. Walaupun petang, banyak kereta diletakkan. Saya melihat beberapa orang, ada yang keluar dari pejabat pos, ada yang memunggah barang dari kereta. Tetapi saya perasan sesuatu yang pelik. Anjing itu terlalu senyap. Anjing pemandu biasanya berkomunikasi dengan tuannya, kadang-kadang menyalak, kadang-kadang mengibas ekor. Tetapi anjing ini tidak mengeluarkan bunyi sama sekali, hanya berjalan dengan senyap. Tuannya juga tidak memberi banyak arahan, hanya berkata jom jalan sekali, dan selepas itu tidak berkata apa-apa lagi. Anjing itu membimbing lelaki itu tanpa sepatah kata pun, melalui kereta yang diletakkan, mengelakkan orang ramai, seolah-olah sudah biasa datang ke sini. Saya berhenti, rasa kagum. Anjing pemandu biasa patut mengikut arahan tuan, tetapi anjing ini tahu ke mana hendak pergi dan bagaimana untuk berjalan tanpa arahan. Lelaki dan anjing itu berjalan ke pintu masuk pejabat pos. Saya pun mengikut masuk. Di dalam pejabat pos, udara sejuk. Terdapat 3 kaunter, tetapi hanya satu yang dibuka, dikendalikan oleh seorang pekerja lelaki kulit putih berusia 60-an. Nama tagnya bertulis Tom. Tom melihat lelaki cacat penglihatan itu dan tersenyum lebar. "Chong Wei Kiat, hari Rabu lagi." Suaranya hangat, seperti bertemu kawan lama. Lelaki cacat penglihatan itu tersenyum. "Ya Tom, apa kabar hari ini?" "Baik-baik saja." "Dan Shadow?" Lelaki itu mengangguk. "Shadow sentiasa baik." Saya berdiri di sebelah kaunter, berpura-pura mengisi borang bungkusan. Sebenarnya, saya ingin mendengar perbualan mereka naluri wartawan. Saya rasa ada cerita di situ. Tom membimbing lelaki itu ke kaunter. Shadow duduk diam di kaki lelaki itu, tanpa mengibas ekor, hanya duduk, seperti patung. Saya memandang Shadow. Anjing itu menoleh dan memandang saya.
Mata hitamnya merenung saya terus. Saya dengan serta-merta mengalihkan pandangan. Entah mengapa, rasa itu sangat kuat. Tom dan lelaki itu selesai berbual. Lelaki itu bergerak dari kaunter. Shadow berdiri. Masih tanpa bunyi, hanya berdiri di sebelah lelaki itu. Terima kasih, Tom. Sama-sama, Chong Wei Kiat. Jumpa minggu depan. Lelaki itu berjalan keluar dari pejabat pos. Shadow membimbingnya. Pintu terbuka, dan mereka keluar. Saya melihat mereka melalui tingkap. Taksi kuning itu masih menunggu. Lelaki itu membuka pintu belakang. Shadow melompat masuk dahulu. Lelaki itu juga masuk. Taksi itu bergerak pergi. Saya berdiri di situ lama, sehingga taksi itu meninggalkan tempat letak kereta dan hilang di jalan raya. Tom bercakap dengan saya. Encik, nak hantar bungkusan kan? Saya tersentak. Saya berjalan ke kaunter. Ah ya, maaf. Tom tersenyum sambil mengambil bungkusan itu. Saya bertanya dengan berhati-hati. Encik itu selalu datang ke sini? Tom mengangguk. Ya, setiap hari Rabu, sentiasa tepat jam 4, sangat menepati masa. Datang dengan taksi, selalu pemandu yang sama. Namanya Chong Wei Kiat, berasal dari Malaysia, tinggal di Chinatown. Saya memandang keluar tingkap. Taksi itu sudah tidak kelihatan. Anjing itu pun istimewa, kata saya. Anjing kampung kan? Tom mengangguk. Ya, namanya Shadow. Memang anjing yang sangat istimewa. Pada mulanya saya pun terkejut anjing pemandu anjing kampung. Jarang sekali dilihat di Amerika. Malam itu, apabila saya pulang, saya terus memikirkan pemandangan itu. Anjing kampung hitam yang senyap, langkah yang tenang, kepercayaan tanpa arahan. Ada sesuatu yang istimewa. Saya membuka komputer riba saya dan mencari. Anjing kampung anjing pemandu. Hasil carian hampir tiada. Data menunjukkan bahwa anjing kampung tidak sesuai untuk dilatih sebagai anjing pemandu. Perangainya bebas, tidak suka mengikut arahan. Asalnya adalah anjing pemburu peribumi dari pedalaman Malaysia, mempunyai kebebasan yang kuat dan hanya melayani satu tuan. Jadi apa yang saya lihat hari ini? Anjing kampung, anjing pemandu di Amerika. Saya memandang keluar tingkap. Bulan telah naik. Saya memutuskan, Rabu depan, saya akan pergi ke pejabat pos itu lagi. Kali ini, untuk temu bual. Rabu depan tiba. Saya sengaja tiba di pejabat pos pada jam 3.50 petang. Kali ini saya tidak ada bungkusan untuk dihantar. Hanya memegang secawan kopi, duduk di bangku di tempat letak kereta, menunggu. Cuaca baik. Angin sejuk San Francisco yang biasa bertiup. Daun-daun pokok di jalan raya bergeseran. Orang ramai datang dan pergi, masuk keluar pejabat pos, dan meletakkan kereta. Jam 4 petang tiba. Saya melihat jam tangan saya. Tepat jam 4, taksi kuning yang biasa masuk. Itu taksi yang sama seperti minggu lepas. Taksi itu berhenti di tempat letak kereta. Pintu terbuka. Chong Wei Kiat keluar. Kemudian dia membuka pintu belakang. Anjing kampung hitam melompat keluar. Itu Shadow. Saya berpura-pura minum kopi, memerhati. Chong Wei Kiat berkata kepada Shadow, "Shadow, jom jalan." Kata-kata yang sama seperti minggu lepas. Shadow berdiri di sebelah kirinya dan mula berjalan. Saya bangun dari bangku dan mengikut dari belakang secara senyap. Tidak terlalu dekat, hanya memerhati. Tiada arahan, walaupun satu pun tiada. Mereka tiba di pintu masuk pejabat pos. Pintu automatik terbuka. Shadow masuk dahulu, Chong Wei Kiat mengikut, saya pun masuk. Di dalam pejabat pos, lebih ramai orang berbanding minggu lepas. 3 orang beratur di hadapan kaunter. Tom sedang melayan pelanggan. Chong Wei Kiat beratur di belakang. Shadow duduk diam di kakinya. Saya berjalan ke kaunter di sebelah, berpura-pura mengisi borang kurir. Tepat pada masa itu, seorang wanita pertengahan umur di hadapan beratur menoleh. Dia kelihatan berusia 50-an, berpakaian kemas. Cermin mata hitam diletakkan di atas kepalanya seorang wanita kulit putih. Wanita itu melihat Shadow dan mengerutkan dahi. Saya tidak terlepas riak wajah itu. Wanita itu berbisik kepada orang di sebelahnya. Suaranya perlahan, tetapi saya dapat mendengarnya. Adakah itu benar-benar anjing pemandu? Dia tidak memakai vest pun. Orang di sebelahnya, seorang lelaki pertengahan umur, melihat. Ya, saya tidak pernah melihat baka anjing seperti itu sebagai anjing pemandu. Bukankah sepatutnya Labrador atau German Shepherd? Wanita itu berkata lagi. Dan dia kelihatan seperti anjing kampung. Saya tidak tahu anjing seperti itu boleh menjadi anjing pemandu. Suara itu kuat. Chong Wei Kiat seolah-olah tidak mendengar.
atau dia mendengarnya tetapi tidak menunjukkan perubahan riak wajah. Hanya berdiri dengan tenang. Shadow juga tidak bergerak. Wanita itu berkata kepada Tom, "Maafkan saya, adakah itu anjing pemandu yang sah?" Tom mengangkat kepala, berhenti melayan pelanggan, dan memandang wanita itu. "Ya, Cik. Shadow adalah anjing pemandu yang disahkan." Wanita itu berkata, "Tetapi dia tidak memakai vest." Riak wajah Tom menjadi tegang. "Vest anjing pemandu tidak diwajibkan oleh undang-undang, Cik. Menurut Akta Orang Kurang Upaya Amerika, anjing pemandu tidak perlu memakai tanda pengenalan." Wanita itu mencemuh. Masih mengelirukan. Dan saya tidak pernah melihat baka anjing seperti itu sebagai anjing pemandu. Tom bangun dari kaunter dan berkata kepada wanita itu, "Cik, baka tidak penting. Yang penting Shadow telah dilatih dan disahkan. Dia adalah anjing kampung, seekor anjing khidmat yang sangat baik." Wanita itu mengejek. "Anjing kampung? Saya tidak pernah dengar pun. Lihat dia. Dia terlalu senyap. Bukankah anjing pemandu sepatutnya saya tidak tahu, lebih bersemangat?" Nada Tom menjadi tegas. "Shadow adalah anjing pemandu yang cemerlang. Saya boleh menjaminnya sendiri." Wanita itu mengangkat bahu. "Baiklah, kalau awak kata begitu. Tetapi kalau saya akan pilih baka yang ortodoks." Udara menjadi berat. Orang lain dalam barisan menunjukkan riak wajah tidak selesa. Ada yang batuk, ada yang mengeluarkan telefon bimbit. Chong Wei Kiat bersuara. "Tidak mengapa, Tom. Suaranya tenang. Bahasa Inggrisnya fasih, tetapi dengan sedikit dialek. Orang ramai tidak faham. Shadow senyap, itulah caranya." Wanita itu memandang Chong Wei Kiat. "Oh, maafkan saya. Saya tidak bermaksud jahat, cuma sangat luar biasa." Chong Wei Kiat tersenyum. "Luar biasa, ya, tetapi dalam cara yang baik." Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya menoleh. Barisan bergerak ke hadapan. Saya memandang Chong Wei Kiat. Tiada riak wajah, tetapi tangannya mengusap kepala Shadow perlahan dan lembut. Shadow masih tidak bergerak, tetapi ekornya mengibas perlahan. Hanya sekali, giliran wanita itu selesai. Dia mengambil bungkusan dan pergi. Orang seterusnya ke kaunter. Giliran Chong Wei Kiat. Tom menyambutnya. "Chong Wei Kiat, saya minta maaf. Orang ramai memang tidak faham." Chong Wei Kiat menggeleng. "Tidak mengapa, Tom. Saya sudah biasa." Tom mengeluh. "Awak tidak sepatutnya perlu biasa. Saya mendengar perbualan itu, hati saya sedih. Saya sudah biasa bermakna perkara seperti ini sering berlaku." Chong Wei Kiat selesai urusannya. "Terima kasih, Tom. Jumpa minggu depan." Chong Wei Kiat keluar dari pejabat pos. Shadow membimbingnya. Pintu automatik terbuka, mereka keluar. Saya teragak-agak sebentar, kemudian mengikut keluar. Tempat letak kereta. Chong Wei Kiat sedang berjalan menuju teksi. Saya menguatkan semangat. "Maafkan saya, Encik." Chong Wei Kiat berhenti, menoleh ke arah saya. Saya berjalan mendekat. "Hai, nama saya Lim Wei Ming. Saya seorang wartawan." Chong Wei Kiat terdiam sebentar, kemudian bertanya, "Wartawan?" "Ya. Saya bekerja di akhbar Cina tempatan. Saya telah memerhatikan awak dan Shadow selama beberapa minggu ini." Riak wajah Chong Wei Kiat sedikit tegang. "Awak mahu menulis laporan?" Saya menggeleng. "Belum lagi. Saya cuma ingin tahu." Shadow kelihatan sangat istimewa. Chong Wei Kiat tersenyum. "Dia memang istimewa." Saya bertanya, "Anjing kampung tidak digunakan sebagai anjing pemandu kan? Terutama di Amerika." Chong Wei Kiat mengangguk. "Jarang dilihat. Orang ramai rasa pelik, seperti yang awak lihat tadi." Saya bertanya dengan berhati-hati, "Mengapa awak memilih Shadow?" Chong Wei Kiat berfikir sebentar, kemudian menjawab, "Saya tidak memilih dia. Dia yang memilih saya." Saya ingin bertanya maksud kata-kata itu, tetapi Chong Wei Kiat bersuara dahulu. "Maaf, tapi saya perlu pergi. Sudah masa untuk pulang." "Oh, tentu. Maafkan saya." Chong Wei Kiat membuka pintu teksi. Shadow melompat masuk. Kereta itu bergerak pergi. Saya berdiri di situ, memerhati kereta itu hilang. Kemudian saya berpikir, apa maksudnya? Dia yang memilih saya. Saya kembali ke pejabat pos. Tom masih di counter. Tiada pelanggan. Saya berjalan ke counter. Tom memandang saya. "Oh, awak lagi. Ada apa-apa lagi yang boleh saya bantu?" Saya mengeluarkan kad nama saya. "Saya seorang wartawan. Saya ingin tahu lebih lanjut tentang Chong Wei Kiat dan Shadow." "Riak,
Wajah Tom menjadi berhati-hati. Awak mahu menulis laporan? Belum lagi. Saya hanya berminat secara peribadi. Shadow kelihatan sangat istimewa. Tom mengeluh. Dia memang istimewa. Sangat istimewa. Saya bertanya, berapa lama awak kenal mereka? Tom berfikir. Kira-kira setahun. Chong Wei Kiat datang setiap hari Rabu. Tepat jam 4. Tidak pernah lewat. Sekalipun tidak. Kenapa setiap hari Rabu? Tom tersenyum. Saya tidak tahu. Tapi saya rasa itu rutin. Chong Wei Kiat sangat mementingkan rutinnya. Saya mengangguk. Tom, awak kata Shadow anjing yang sangat baik. Walau apapun yang orang lain katakan, saya telah lihat bagaimana dia menjaga Chong Wei Kiat. Saya bertanya, adakah situasi seperti hari ini sering berlaku? Tom mengangguk. Kadang-kadang, orang ramai tidak faham. Shadow terlalu senyap. Mereka rasa anjing pemandu sepatutnya lebih. Saya tidak tahu, lebih bersemangat. Tapi Shadow berbeza. Di mana dia berbeza? Tom berkata, Shadow menjaga Chong Wei Kiat dengan cara yang berbeza. Suatu hari nanti, awak akan lihat betapa istimewanya dia. Saya meletakkan kad nama saya di kaunter. Jika Chong Wei Kiat bersetuju, bolehkah awak berikan maklumat hubungan saya kepadanya? Saya ingin bercakap dengannya. Tom mengambil kad nama itu. Saya akan tanya dia. Tapi saya tidak boleh janji apa-apa. Terima kasih. Saya keluar dari pejabat pos, berjalan melalui tempat letak kereta. Matahari terbenam, bayang-bayang memanjang. Saya berfikir, Rabu depan, saya akan datang ke sini lagi. Seminggu berlalu, saya berada di pejabat pos lagi. Kali ini saya membawa buku nota dan pen dalam mod temu bual. Saya duduk di bangku, minum kopi ais dan menunggu. 3:55 petang. Teksi kuning masuk ke tempat letak kereta. Saya melihat jam tangan saya. Tepat 5 minit sebelum pukul 4. Chong Wei Kiat sentiasa datang 5 minit lebih awal. Teksi berhenti. Chong Wei Kiat keluar. Kemudian dia membuka pintu belakang. Anjing kampung hitam keluar. Itu Shadow. Chong Wei Kiat berkata kepada Shadow, Shadow, jom jalan. Shadow berdiri di sebelah kirinya dan mula berjalan. Saya bangun dari bangku. Tepat pada masa itu, sesuatu yang pelik berlaku. Shadow tiba-tiba berhenti, tepat di tengah tempat letak kereta. Chong Wei Kiat juga berhenti. Ada apa Shadow? Kenapa? Tanya Chong Wei Kiat. Shadow tidak menjawab. Tentu saja, dan dia tidak bergerak. Hanya berdiri di situ. Chong Wei Kiat berkata lagi, Shadow, jom jalan. Itu adalah arahan. Arahan yang jelas. Tetapi Shadow tidak bergerak. Saya mengerutkan dahi. Anjing pemandu tidak mematuhi arahan. Ini pelik. Anjing pemandu yang terlatih sepatutnya mematuhi arahan. Tetapi Shadow tidak bergerak sedikit pun. Orang di sekeliling juga perasan. Seorang lelaki yang baru keluar dari kereta memandang. Seorang wanita yang keluar dari pejabat pos berhenti berjalan. Kenapa anjing itu hanya berdiri di situ? Seseorang berbisik. Wajah Chong Wei Kiat kelihatan keliru. Shadow, ayuh. Kali ini suaranya lebih tegas. Tetapi Shadow masih tidak bergerak. Sebaliknya, dia berdiri di hadapan Chong Wei Kiat. Tali penariknya tegang. Chong Wei Kiat mengeluh. Pandangan orang ramai pasti tajam. Saya pun dapat merasakannya. Anjing itu ada masalah. Tak dengar arahan pun, bisikan kedengaran. Saya bangun dari bangku, berjalan mendekat. Tepat pada masa itu, Shadow bergerak. Tetapi bukan ke hadapan. Sebaliknya, ke sisi, ke kanan. Menarik Chong Wei Kiat. Shadow! Shadow! Chong Wei Kiat terkejut. Shadow melencong, mengambil jalan di sebelah, kira-kira 2 meter dari laluan asal. Kemudian dia berjalan ke hadapan lagi, menuju ke pejabat pos. Saya berjalan ke tempat Shadow berhenti tadi, melihat ke tanah. Ada serpihan kaca, serpihan kecil berkilauan di bawah cahaya matahari. Seseorang pasti memecahkan botol bir dan tidak membersihkannya. Saya menahan nafas. Shadow melihat serpihan kaca itu. Itulah sebabnya dia berhenti. Untuk melindungi Chong Wei Kiat. Chong Wei Kiat tidak dapat melihat, tentu saja. Tetapi Shadow melihat, jadi dia tidak mendengar arahan. Untuk melindungi tuannya, saya melutut di tempat itu, mengambil serpihan kaca itu dengan berhati-hati, menggunakan tisu yang saya ada. Saya hampir terpotong jari. Ia sangat tajam. Jika Chong Wei Kiat terpijak, jika Shadow terpijak. Saya mengangkat kepala. Chong Wei Kiat dan Shadow sudah tiba di pintu masuk pejabat pos. Pintu otomatis terbuka. Mereka masuk. Saya pun mengikut masuk. Di dalam pejabat pos ada beberapa orang. 2 orang beratur di kaunter.
Chong Wei Kiat beratur di belakang. Shadow duduk di kakinya. Saya melihat dari sebelah. Tom melihat Chong Wei Kiat. Chong Wei Kiat, awak agak lewat hari ini. Chong Wei Kiat tersenyum. Shadow mengambil jalan yang berbeza. Tom ketawa. Shadow kadang-kadang macam tu, dia selalu ada sebab. Chong Wei Kiat mengangguk. Dia sentiasa ada sebab. Saya mendengar perbualan ini, hati saya sangat tersentuh. Giliran Chong Wei Kiat tiba di kaunter. Urusan selesai beberapa menit kemudian. Terima kasih Tom, jumpa minggu depan. Chong Wei Kiat berjalan keluar dari pejabat pos. Saya pun mengikut keluar. Tempat letak kereta. Chong Wei Kiat berjalan ke arah bangku, menunggu teksi. Saya berjalan mendekat. Maafkan saya, Chong Wei Kiat. Chong Wei Kiat berhenti, menoleh. Oh, Wei Ming. Dia ingat suara saya. Ya, saya. Awak datang ke pejabat pos lagi hari ini. Saya berterus terang. Sebenarnya, saya datang untuk melihat awak. Chong Wei Kiat terdiam sebentar, kemudian bertanya. Kenapa? Saya mengeluarkan serpihan kaca itu dari poket saya, dibalut dengan tisu. Ini, di tempat letak kereta, di mana Shadow berhenti tadi. Riak wajah Chong Wei Kiat tegang. Serpihan kaca tajam. Shadow menghalang awak daripada memijaknya, kata saya. Chong Wei Kiat menggigit bibir. Saya meneruskan. Orang ramai berbisik bahawa Shadow tidak mematuhi arahan. Tapi mereka salah. Shadow melihat apa yang awak tidak dapat lihat. Chong Wei Kiat menundukkan kepala. Tangannya menjangkau kepala Shadow, mengusap perlahan. Terima kasih, Shadow. Shadow tidak menjawab, tetapi menjilat tangan Chong Wei Kiat. Sekali, saya bertanya, adakah perkara seperti ini sering berlaku? Chong Wei Kiat mengangguk. Kadang-kadang, Shadow melihat apa yang saya tidak dapat lihat. Benda berbahaya. Jadi, kadang-kadang dia tidak mendengar kata-kata saya. Saya berkata, itu bukan tidak mematuhi arahan. Itu adalah perlindungan. Dia mematuhi keselamatan awak. Chong Wei Kiat tersenyum pahit. Terima kasih kerana berfikir begitu. Tapi tidak semua orang berfikir begitu. Saya bertanya dengan berhati-hati. Adakah awak menghadapi masalah kerana Shadow? Chong Wei Kiat terdiam lama, kemudian menjawab, ya. Orang ramai kata Shadow pelik. Terlalu senyap, tidak mendengar arahan, tidak dilatih dengan betul. Malah persatuan anjing pemandu pun menghubungi saya. Mereka mahu menilai semula dia. Saya terkejut. Menilai semula? Ya. Ada orang mengadu bahawa Shadow tidak sesuai sebagai anjing pemandu. Jadi mereka mahu menguji dia sekali lagi. Bila? Bulan depan. Saya memandang Shadow. Shadow duduk dengan tenang, tanpa bunyi. Jika penilaian semula tidak lulus, kata Chong Wei Kiat, saya terpaksa menghantar Shadow pulang dan mendapatkan anjing pemandu lain. Tidak boleh jadi. Shadow adalah anjing pemandu yang sempurna. Awak lihat hari ini, kata saya. Chong Wei Kiat tersenyum pahit. Saya tahu, tapi orang ramai tidak faham. Saya mengambil keputusan. Saya akan tulis laporan tentang Shadow. Orang ramai perlu tahu betapa istimewanya dia. Apa yang berlaku hari ini, bagaimana Shadow melindungi awak. Saya akan tulis semuanya. Chong Wei Kiat teragak-agak. Awak tak perlu buat macam tu. Saya mesti. Shadow layak membuktikan dirinya. Tepat pada masa itu, teksi kuning masuk. Pemandu menurunkan tingkap. Chong Wei Kiat, maaf saya buat awak menunggu. Chong Wei Kiat menjawab, tidak mengapa. Saya baru keluar. Chong Wei Kiat menoleh kepada saya. Wei Ming, biar saya fikirkan tentang laporan itu. Tentu. Hubungi saya bila-bila masa. Chong Wei Kiat masuk ke dalam teksi. Shadow juga mengikut masuk. Teksi itu bergerak pergi. Saya berdiri di situ memerhati kereta itu hilang. Kemudian saya berfikir. Malam itu, saya membuka komputer riba saya dan mula menulis. Tajuknya, Wira Senyap. Kisah anjing pemandu, anjing kampung yang tak pernah menyertai. Saya menulis semua yang saya lihat hari ini. Serpihan kaca, pilihan Shadow, salah faham orang ramai, dan kebenaran. Shadow tidak bersuara, tetapi menunjukkan pengorbanan melalui tindakan. Saya menyimpan artikel itu. Belum diterbitkan. Saya perlukan persetujuan Chong Wei Kiat, tetapi saya tahu, kisah ini mesti diketahui oleh dunia. 3 hari kemudian, telefon bimbit saya berdering. Nombor tidak dikenali. Saya menjawab. Hello Wei Ming, saya Chong Wei Kiat. Saya berdiri terkejut. Chong Wei Kiat, macam mana awak dapat nombor saya? Tom yang beri. Awak tinggalkan kad nama. Oh ya, saya tinggalkan. Chong Wei Kiat terdiam sebentar,
kemudian berkata, "Saya rasa awak boleh tulis laporan itu." Saya tersenyum. "Betul ke?" "Ya. Tapi saya ada satu syarat." "Sila cakap." "Saya mahu kita berjumpa dan bercakap tentang Shadow. Saya mahu awak benar-benar faham dia sebelum awak menulisnya." "Tentu." "Bila kita boleh berjumpa? Macam mana kalau esok? Pukul 3 petang, datang ke rumah saya. Saya akan berikan alamat." Keesokan harinya, saya pergi ke rumah Chong Wei Kiat. Saya memasukkan alamat ke dalam navigasi. Ia adalah kawasan perumahan yang tenang di Chinatown. Kira-kira 20 minit memandu. Rumah itu adalah rumah teres 2 tingkat kecil, dengan taman kecil yang kemas. Ada tanjakan kerusi roda di hadapan pintu. Saya menekan loceng. Terdengar bunyi tapak kaki dari dalam. Pintu terbuka. Itu Chong Wei Kiat. Di kakinya ada Shadow. "Wai Ming?" "Ya, saya. Boleh saya masuk?" Saya berjalan masuk ke dalam rumah. Ruang tamu sangat kemas. Tidak banyak perabot, hanya sofa dan meja, tetapi sangat bersih. Di dinding tergantung gambar pemandangan Malaysia. "Silakan duduk. Nak minum teh?" "Ya, terima kasih." Chong Wei Kiat berjalan ke dapur, membuat teh oolong dengan mahir. Shadow duduk di sebelah saya, memerhati saya. Saya dengan berhati-hati menghulurkan tangan. "Hai, Shadow." Shadow menghidu tangan saya, kemudian menjilatnya. Hangat. Chong Wei Kiat datang dengan teh. Shadow berjalan ke kakinya. "Terima kasih kerana luangkan masa hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya dan bersetuju untuk ditemu bual." Chong Wei Kiat menghirup teh, kemudian mula bercakap. "Saya berjumpa Shadow 2 tahun lalu. Saya mengeluarkan buku nota saya. Boleh saya ambil nota?" Chong Wei Kiat mengangguk. "Boleh." Pada masa itu, saya ada anjing pemandu lain, Max, seekor Golden Retriever. Dia sangat bagus. Kami bersama selama 6 tahun, tetapi Max sudah tua, masanya untuk bersara. Suara Chong Wei Kiat sedikit bergetar, sukar untuk melepaskan Max. Dia seperti keluarga, tapi saya perlu. Max berhak berehat. Saya mendengar dengan senyap. Persatuan Anjing Pemandu menghubungi saya. Mereka telah menyediakan anjing baru, jadi saya pergi. Mereka memperkenalkan 3 ekor anjing kepada saya. Semuanya cemerlang. 2 Labrador, 1 German Shepherd. Tetapi, ada seekor lagi. Jurulatih berkata anjing ini agak istimewa. Anjing kampung. Dilatih dengan baik, tetapi berbeza daripada anjing lain. Chong Wei Kiat tersenyum. "Itulah Shadow." Saya berhenti menulis. Apabila saya mula-mula bertemu Shadow, saya rasa anjing ini berbeza. Bagaimana berbeza? Anjing lain datang kepada saya, mengibas ekor, menghidu, menyalak. Tetapi Shadow berbeza. Dia hanya duduk di situ, dengan senyap. Saya memandang Shadow. Shadow masih duduk diam di kaki Chong Wei Kiat. Semasa latihan, Shadow tidak suka mematuhi arahan. Terlalu bebas, jadi orang biasanya tidak akan memilih dia. "Tapi awak pilih dia?" Chong Wei Kiat menggeleng. "Tidak, saya tidak memilih dia. Dia yang memilih saya." Saya meletakkan pen saya. Chong Wei Kiat meneruskan. "Jurulatih meminta kami melakukan ujian. Berjalan dengan setiap anjing. Labrador bagus, mereka sangat patuh. German Shepherd cemerlang, sangat proaktif. Dan Shadow berbeza. Apabila saya berkata jalan, dia berjalan. Tetapi dia akan berhenti apabila saya tidak beri arahan. Di hadapan halangan, di hadapan tangga, di hadapan bahaya yang saya tidak dapat rasa." Chong Wei Kiat mengusap Shadow. Jurulatih terkejut. Dia tidak pernah melihat Shadow melakukan ini, bertindak tanpa arahan. Dia berkata, "Saya rasa Shadow telah memilih awak." Saya menarik nafas dalam. Jadi saya membawa Shadow pulang. Jurulatih bimbang Shadow mungkin tidak mendengar arahan. Tetapi saya berkata, "Tidak mengapa. Saya rasa ada sesuatu yang lebih penting daripada arahan. Kepercayaan." Chong Wei Kiat meletakkan cawan tehnya. "Beberapa bulan pertama sangat sukar. Orang memandang kami dengan pandangan pelik. Anjing kampung sebagai anjing pemandu, terlalu senyap. Adakah dia benar-benar dilatih dengan betul? Malah pejabat pos pun menerima aduan. Sebab itulah awak menghadapi penilaian semula?" "Ya, bulan depan, Persatuan Anjing Pemandu akan datang untuk menilai Shadow sendiri jika tidak lulus." Suara Chong Wei Kiat semakin perlahan. Saya terpaksa menghantar Shadow pulang dan mendapatkan anjing pemandu yang berbeza. Chong Wei Kiat berhenti. "Tetapi saya perlukan Shadow, bukan anjing lain." Shadow memahami saya. Apa yang saya mahu, apa yang saya perlukan. Dia tahu tanpa saya perlu berkata.
Saya menulis dalam buku nota saya, Shadow memang tidak mematuhi arahan, tetapi itu kerana dia tahu lebih baik daripada saya apa yang selamat dan apa yang berbahaya. Jadi, kadang-kadang dia tidak mendengar kata-kata saya. Untuk melindungi saya, tangan Chong Wei Kiat mengusap kepala Shadow. Orang ramai tidak faham. Mereka rasa anjing pemandu mesti mematuhi arahan. Tetapi Shadow membantu saya dengan cara yang berbeza. Saya bertanya, "Adakah awak bimbang penilaian semula tidak lulus?" Chong Wei Kiat terdiam lama, kemudian menjawab, "Saya sangat takut. Saya tidak boleh tanpa Shadow. Shadow adalah mata saya, keluarga saya." Saya meletakkan pen. "Inilah sebabnya saya mahu menulis laporan ini. Saya mahu orang tahu betapa istimewanya Shadow. Tidak mematuhi arahan bukan masalah. Itu adalah kelebihannya." Chong Wei Kiat mengangkat kepala. "Bolehkah awak menulisnya seperti itu?" Saya menjawab, "Ya, saya janji." Chong Wei Kiat tersenyum. Saya berbual dengan Chong Wei Kiat selama sejam lagi. Mendengar kisahnya selama 2 tahun bersama Shadow saat-saat Shadow menyelamatkannya, kasih sayang yang ditunjukkan Shadow. Kemudian saya faham, Shadow bukan sekadar anjing pemandu. Dia adalah teman, kawan, keluarga. Dalam perjalanan pulang saya berfikir, penilaian semula adalah sebulan lagi. Saya mesti menyelesaikan artikel itu sebelum itu, supaya orang ramai memahami Shadow. Tetapi apa yang kurang? Kisah itu bagus, menyentuh hati, tetapi memerlukan detik yang menentukan, detik yang dapat menunjukkan nilai sebenar Shadow. Saya tidak tahu, detik itu akan datang tidak lama lagi, dan detik itu akan mengubah segala-galanya. Saya memutuskan untuk pergi ke pejabat pos minggu depan juga, untuk pemerhatian terakhir. Tetapi hari itu bukan hari Rabu biasa. Hari itu adalah hari Shadow menjadi wira. Hari Rabu tiba. Saya tiba di pejabat pos pada jam 3.50 petang, seperti biasa. Duduk di bangku, membuka buku nota. Hari ini adalah pemerhatian terakhir. Saya merancang untuk menyiapkan artikel hujung minggu ini. Cuaca baik, matahari hangat. Kereta di tempat letak kereta lebih banyak daripada biasa. Petang Rabu, orang ramai berpusu-pusu. Jam 4 petang tiba. Teksi kuning masuk. Chong Wei Kiat dan Shadow keluar. Teksi itu pergi. Chong Wei Kiat berkata kepada Shadow, "Shadow, jom jalan." Shadow berdiri di sebelah kirinya dan mula berjalan. Saya melihat mereka dari bangku. Mereka berjalan melalui tempat letak kereta, melalui kereta, mengelakkan orang ramai. Senyap dan biasa, seperti biasa. Tepat pada masa itu, bunyi datang dari hujung tempat letak kereta yang lain. Bunyi pintu lori dibuka. Saya menoleh. Sebuah truk pikap merah. Pintu belakang lori terbuka. Apa di dalamnya? Anjing. Seekor anjing hitam besar. Saya kenal baka itu Cane Corso. Badan besar, berotot. Rantai besi tebal melilit lehernya. Tuan lori sedang memunggah barang. Kelihatan seperti lelaki berusia 50-an. Dia tidak perasan. Tepat pada masa itu, anjing itu bergerak. Melompat keluar dari lori. Rantai besi tegang. Kemudian, krak! Rantai besi putus. Saya menahan nafas. Anjing itu bebas. Dia mengangkat kepala, melihat sekeliling. Kemudian pandangannya terhenti. Dia melihat Chong Wei Kiat dan Shadow. Lebih tepat, Shadow. Mata Cane Corso itu menjadi tajam. Telinganya tegak. Badannya tegang. Saya berdiri. Tuan lori akhirnya perasan. Anjingnya tiada. Dia menoleh, kemudian menjerit. "Brutus!" "Tidak!" Tetapi sudah terlambat. Brutus meluruh melalui tempat letak kereta. Berlari sangat laju. Badan seberat 40 kg itu bergerak pantas. Hanya satu sasaran, Shadow. Saya menjerit, "Awas!" Orang di sekeliling menoleh, kemudian menjerit. Seorang wanita yang baru keluar dari kereta menjerit, "Awas!" Seorang lelaki yang berdiri di pintu masuk pejabat pos berlari ke hadapan, tetapi terlalu jauh. Brutus terus berlari. 20 meter, 15 meter, 10 meter. Chong Wei Kiat tidak tahu. Masih berjalan perlahan-lahan, menuju ke pejabat pos bersama Shadow. Dia tidak mendengar jeritan di sekeliling kerana bunyi enjin, hon. Seseorang membunyikan hon, tetapi Chong Wei Kiat tidak tahu itu berkaitan dengannya. Saya berlari, tetapi saya juga terlalu jauh. Terhalang oleh kereta, kira-kira 15 meter. Brutus semakin dekat. 5 meter, 3 meter. Saya menjerit, "Chong Wei Kiat." Tetapi suara saya tenggelam dalam bunyi bising. Tepat pada detik itu, Shadow berhenti. Menoleh ke belakang. Melihat, masa seolah-olah berhenti.
Shadow tidak teragak-agak walau 0,1 saat. Dia menarik tali penarik. Kemudian pap, tali itu putus. Chong Wei Kiat panik. Shadow, Shadow. Tetapi Shadow tidak menjawab. Dia menoleh, berdiri di antara Chong Wei Kiat dan Brutus. Brutus tiba. Jarak kurang daripada 1 meter. Brutus menayangkan giginya, menggeram. Suara yang rendah dan mengancam. Shadow tidak menyalak, sekalipun tidak. Hanya berdiri di situ di hadapan Chong Wei Kiat dengan badannya yang kecil. Brutus menerpa. Shadow melompat. Bertembung di udara. Bunyi yang kuat. Kedua-dua anjing jatuh ke tanah. Orang ramai menjerit. Saya akhirnya berlari melalui kereta. Berlari sekuat hati. Brutus berdiri semula. Shadow juga berdiri. Kakinya terhuyung hayang. Brutus menerpa lagi. Shadow merendahkan badan, menerima hentaman itu. Ditolak ke tepi, tetapi tidak berundur. Masih menjaga ruang antara Chong Wei Kiat dan Brutus. Chong Wei Kiat melutut, meraba-raba tanah mencari Shadow. Menjerit, Shadow, Shadow. Tetapi Shadow tidak pergi kepadanya. Tidak bergerak. Tuan Lori berlari. Termengah-mengah. Brutus, Brutus. Berhenti. Tetapi Brutus tidak mendengar. Mahu menerpa lagi. Saya tiba pada masa itu. Menjerit. Berhenti. Kemudian melompat di antara mereka. Berbahaya. Tetapi tiada pilihan lain. Saya mendepakan tangan, menghalang Brutus. Brutus berhenti, memandang saya. Tetapi tidak menerpa. Tuan Lori tiba. Meraih kolar Brutus, menarik kuat. Brutus melawan, tetapi kekuatan tuannya lebih besar. Dia diheret pergi, ke arah Lori. Tempat letak kereta menjadi senyap. Saya menoleh. Chong Wei Kiat meraba-raba tanah, mencari Shadow. Shadow, awak di mana? Shadow menjilat tangannya. Chong Wei Kiat memeluk Shadow. Tangannya bergetar. Awak okey? Awak cedera? Shadow tidak menjawab. Hanya mengibas ekor perlahan. Sangat lemah. Saya berjalan mendekat, melutut, melihat Shadow. Ada darah di telinga. Ada luka di sisi muka. Chong Wei Kiat, Shadow cedera. Kita perlu pergi ke doktor haiwan. Wajah Chong Wei Kiat pucat. Serius ke? Tidak. Tetapi perlu rawatan. Orang ramai berkumpul di sekeliling. Seseorang berkata, awak tengok tak, anjing itu melindungi tuannya. Orang lain menjawab, saya rakam semuanya. Saya mengangkat kepala. 3, 4 orang memegang telefon bimbit, merakam. Tom, pekerja pejabat pos, berlari keluar. Chong Wei Kiat, awak okey? Chong Wei Kiat mengangguk. Saya okey. Tapi Shadow, Tom melihat Shadow. Riak wajahnya tegang. Saya hantar awak ke doktor haiwan. Mari, teksi sudah pergi. Tidak boleh tunggu dia balik. Tom memimpin Chong Wei Kiat. Saya mengangkat Shadow. Dengan berhati-hati, Shadow tidak melawan, hanya berbaring di pelukan saya. Kami berjalan ke kereta Tom. Saya meletakkan Shadow di tempat duduk belakang. Chong Wei Kiat duduk di sebelah, tangannya mengusap Shadow. Saya pun masuk ke dalam kereta. Tom memandu laju. Kereta senyap. Chong Wei Kiat berkata, terima kasih, Shadow. Terima kasih. Shadow tidak menjawab, tetapi menjilat tangan Chong Wei Kiat sekali. Saya memandang keluar tingkap. Tempat letak kereta semakin jauh. Kemudian saya berfikir, apa yang saya lihat hari ini, saya tidak akan lupa. Pilihan Shadow, keberanian tanpa kata. Dan saya faham. Sekarang saya boleh menulis artikel itu, kisah yang orang ramai patut lihat. Kami tiba di klinik dokter haiwan dalam 10 menit. Tom meletakkan kereta di hadapan kecemasan. Saya membawa Shadow keluar. Chong Wei Kiat mengikut, Tom memimpinnya. Pintu hospital terbuka. Penyambut tetamu terkejut. Mendengar anjing pemandu cedera, mereka segera bergegas masuk. Tidak lama kemudian seorang doktor haiwan wanita berusia 40-an keluar. Kami masuk ke bilik rawatan. Saya dengan berhati-hati meletakkan Shadow di atas meja rawatan. Shadow merengek perlahan. Ini kali pertama dia bersuara. Chong Wei Kiat ingin mendekat, tetapi dokter haiwan memintanya untuk berundur dahulu, berkata dia perlu memeriksa. Tangan Chong Wei Kiat bergetar. Dokter haiwan memeriksa Shadow. Terdapat luka di telinga. Sisi muka berdarah. Ada lebam besar di sisi badan. Apabila memeriksa kaki, Shadow menggigil. Keputusan diagnosis keluar. Nasib baik tulang tidak apa-apa, tetapi otot cedera parah. Hentaman itu sangat kuat. Rawatan tidak masalah, tetapi perlu berehat beberapa hari. Tidak boleh bergerak. Dokter haiwan berkata dengan kagum, saiz sekecil ini, tetapi dapat menghalang anjing sebesar itu. Anjing yang menakjubkan.
Chong Wei Kiat berkata, "Shadow adalah sesuatu yang istimewa. Rawatan bermula, membersihkan luka, membalut, suntikan tahan sakit juga diberi." Shadow berdiam diri, tidak bergerak sedikit pun. 30 menit kemudian, rawatan selesai. Dokter haiwan berkata, "Sekarang dia okey, tapi perlu berehat seminggu. Jangan paksa. Kerja anjing pemandu tidak boleh dilakukan buat sementara waktu. Sekurang-kurangnya 2 minggu berehat." Riak wajah Chong Wei Kiat menjadi gelap. Saya berkata, "Semasa Shadow pulih, saya akan bantu." Chong Wei Kiat teraga agak sebentar, kemudian berkata, "Terima kasih." Kami meninggalkan hospital. Tom memandu Chong Wei Kiat pulang. Shadow berbaring di tempat duduk belakang. Saya duduk di sebelah, memerhati Shadow. Di dalam kereta, Chong Wei Kiat bertanya, "Adakah ia benar-benar sangat berbahaya hari ini?" Saya menjawab, "Ya." Tetapi Shadow melindunginya. Chong Wei Kiat menundukkan kepala, berkata dia tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa yang berlaku, tidak tahu Shadow cedera. Dia adalah tuan yang tidak berguna. Saya berkata dengan tegas, "Tidak. Shadow memilih awak. Pilihan itu tepat. Apa yang Shadow tunjukkan hari ini bukan kerana arahan, tetapi kerana kasih sayang." Air mata mengalir di mata Chong Wei Kiat. Kami tiba di rumah. Kami dengan berhati-hati meletakkan Shadow di sofa di ruang tamu. Chong Wei Kiat membawa selimut, menutupinya. Shadow menjilat tangan Chong Wei Kiat. Tom berkata dia perlu kembali ke pejabat pos dan pergi dahulu. Saya tinggal sebentar. Chong Wei Kiat duduk di sebelah Shadow, tangannya terus mengusap. Saya bertanya, "Awak okey?" Chong Wei Kiat berkata, "Tidak okey. Saya sangat takut. Takut kehilangan Shadow." Saya faham perasaan itu. Penilaian semula bulan depan. Hari ini Shadow cedera. Tidak boleh bekerja selama 2 minggu. Saya tidak tahu apa yang persatuan akan fikir. Saya berkata, "Saya akan tulis artikel itu. Saya akan tulis semua yang saya lihat hari ini. Orang perlu tahu betapa menakjubkannya Shadow." Chong Wei Kiat mengangkat kepala. "Adakah orang akan percaya?" Saya berkata, "Ada video. Ramai orang merakam. Ada bukti." Chong Wei Kiat mengeluh. Saya meninggalkan rumahnya, masuk ke dalam kereta, tetapi tidak memandu segera. Saya mengeluarkan telefon bimbit saya, mencari video tempat letak kereta pejabat pos. Beberapa video sudah dimuat naik. Saya membuka video pertama. Skrin menunjukkan tempat letak kereta. Chong Wei Kiat dan Shadow sedang berjalan. Di sisi lain, Brutus menerpa. Shadow berhenti, merentap tali, dan bertembung dengan Brutus. Di bawah, ada komen, "Anjing ini adalah Wira. Tidak menyalak dari mula hingga akhir. Mengambil risiko nyawa untuk melindungi tuannya. Ini adalah cinta sejati." Tontonan sudah melebihi 100.000. Baru dimuat naik sejam. Saya melihat video lain. Ada yang merakam dari jarak yang lebih dekat. Boleh melihat riak wajah Shadow. Tiada ketakutan, hanya ketegasan. Komen terus masuk. Siapa nama anjing ini? Adakah dia anjing pemandu? Anjing kampung sebagai anjing pemandu? Ini jarang berlaku. Saya dengar mereka mahu menilai semula dia. Kenapa buat macam tu pada anjing sebaik ini? Saya meletakkan telefon bimbit. Dunia sudah tahu tentang Shadow, tetapi mereka belum tahu kisah sebenar. Mereka tidak tahu betapa istimewanya Shadow, mengapa dia senyap, dan hubungan dia dengan Chong Wei Kiat. Saya menghidupkan enjin. Masa untuk pulang. Saya perlu menulis artikel itu. Merekodkan semua yang saya lihat hari ini. Kesunyian Shadow, pilihan Shadow, keberanian Shadow, dan ikatan istimewa antara Chong Wei Kiat dan Shadow. Semasa memandu, saya berfikir, artikel ini bukan sekadar kisah anjing Wira. Ini adalah kisah tentang kepercayaan, kisah tentang kasih sayang, dan kisah tentang melawan prasangka. Anjing kampung, baka yang jarang dilihat di Amerika, menjadi anjing pemandu melindungi tuannya. Saya tiba di rumah, membuka komputer riba, mula menulis. Tajuk ditetapkan, Wira Senyap, kisah anjing pemandu anjing kampung hitam yang tak pernah menyertai. Jari-jari saya menari di papan kekunci. Tidak dapat berhenti. Terlalu banyak yang hendak ditulis. Saya menulis dari saat pertama saya melihat Shadow. Langkah yang senyap, kepercayaan tanpa arahan, insiden serpihan kaca, dan kejadian hari ini, semuanya saya tulis. Saya juga menulis mengapa anjing kampung istimewa. Baka anjing pemburu pribumi Malaysia bebas hanya melayani satu tuan. Oleh itu, pertimbangan diutamakan daripada arahan. Ini bukan kelemahan, tetapi kelebihan. 5 halaman kemudian, artikel itu selesai.
lebih daripada 8,000 patah perkataan. 3 kali ganda daripada artikel biasa. Tetapi tiada yang boleh dikurangkan. Setiap ayat perlu. Saya membaca semula artikel itu. Air mata mengalir. Shadow sangat hebat. Ikatan antara Chong Wei Kiat dan Shadow sangat indah. Tidak boleh menilai semula dia. Saya menghantar email kepada ketua editor. Walaupun sudah pukul 1 pagi, saya tidak peduli. Melampirkan artikel itu. Meminta untuk diletakkan di muka depan esok pagi. Saya menghantar email itu dan berbaring. Tetapi saya tidak dapat tidur. Berfikir, adakah Shadow sedang tidur sekarang? Adakah dia sakit? Saya juga memikirkan Chong Wei Kiat. Dia pasti bimbang. Bimbang tentang penilaian semula. Shadow. Saya memandang keluar tingkap. Bulan telah naik. Sangat terang. Berfikir, esok pagi, dunia akan tahu kisah sebenar Shadow. Keesokan paginya, saya dikejutkan oleh deringan telefon bimbit. Pukul 6 pagi, lebih awal daripada biasa. Saya memeriksa telefon bimbit saya, mesej daripada ketua editor. Berkata ia diletakkan di muka depan, dan reaksinya sangat hebat. Saya membuka komputer riba, sambung ke laman web akhbar. Artikel saya muncul di halaman utama. Tajuk besar diletakkan di atas, Wira Senyap, kisah anjing pemandu anjing kampung hitam yang tak pernah menyertai. Saya klik masuk. Tontonan sudah melebihi 50,000. Pukul 6 pagi, ada ratusan komen. Saya mula membaca. Saya menangis. Shadow sangat hebat. Ikatan antara Chong Wei Kiat dan Shadow sangat indah. Tidak boleh menilai semula dia. Seseorang berkata mereka akan memulakan petition untuk melindungi Shadow. Orang lain berkata mereka akan menelefon Persatuan Anjing Pemandu untuk membantah. Saya scroll ke bawah. Komen terus masuk. Berpuluh-puluh komen setiap saat. Telepon bimbit saya berdering. Itu ketua editor. Saya menjawab. Suara ketua editor sangat teruja. Wei Ming, ini sensasi. CNN menghubungi kita. Mereka mahu temu bual. ABC News juga. Saya sangat terkejut. Ya, artikel awak tersebar di seluruh negara. Meletup di Reddit. Shadow menjadi topik paling hangat. Saya membuka Reddit, benar. Perkataan Shadow adalah carian paling populer. Berpuluh ribu komen. Video itu juga tersebar. Video Shadow menghalang Brutus di tempat letak kereta dikongsi lebih daripada 500,000 kali. Ketua editor berkata, CNN mahu temu bual petang ini dan awak perlu hubungi Chong Wei Kiat. Dia juga akan menerima jemputan temu bual. Faham? Saya menutup telefon. Menelefon Chong Wei Kiat. Telefon berdering lama sebelum dijawab. Suara Chong Wei Kiat kedengaran letih, seperti tidak tidur semalaman. Saya berkata, artikel itu telah keluar, dan reaksinya menakjubkan. CNN akan datang untuk temu bual. Chong Wei Kiat terdiam sebentar, kemudian bertanya, benarkah ramai orang melihatnya? Saya menjawab, ratusan ribu, dan terus meningkat. Chong Wei Kiat mengeluh. Bagaimana Shadow? Saya bertanya. Tidur dengan nyenyak. Masih sakit sedikit, tetapi tidak terlalu teruk. Saya lega. Petang itu, saya pergi ke rumah Chong Wei Kiat. Kru kamera CNN sudah tiba. Sedang memasang kamera dan lampu. Chong Wei Kiat duduk di sofa di ruang tamu. Shadow berbaring di kakinya. Pengarah fotografi melihat saya. Awak Lim Wei Ming? Dia menghulurkan tangan. Saya bersalaman. Wartawan masuk. Seorang wanita berusia awal 30-an, memakai suit yang kemas. Dia berjalan ke arah Chong Wei Kiat. Memberi salam. Chong Wei Kiat berdiri dan bersalaman. Penggambaran bermula. Wartawan bertanya, apa yang berlaku hari itu? Apa yang Shadow lakukan? Bagaimana perasaan awak sekarang? Chong Wei Kiat menjawab dengan tenang. Dia berkata dia tidak tahu apa-apa. Shadow yang melakukan segala-galanya. Shadow menyelamatkan nyawanya. Wartawan memandang Shadow. Shadow masih berbaring dengan senyap. Wartawan bertanya tentang penilaian semula. Kemungkinan Shadow tidak layak. Riak wajah Chong Wei Kiat menjadi gelap. Saya sangat takut. Saya tidak boleh tanpa Shadow. Shadow bukan sekadar anjing pemandu. Dia adalah keluarga. Wartawan mengangguk. Penggambaran selesai. Kru kamera mula mengemas. Wartawan berjalan ke Chong Wei Kiat. Memegang tangannya. Itu adalah temu bual yang hebat. Semoga cepat sembuh. Mereka pergi. Keadaan menjadi senyap semula. Chong Wei Kiat terduduk di sofa. Kelihatan sangat letih. Saya bertanya, awak okey? Chong Wei Kiat menjawab, saya tidak tahu. Semua perhatian ini sangat meng-overwhelming.
Tetapi pada masa yang sama, saya sangat berterima kasih. Orang ramai nampaknya mula memahami shadow. Saya mengangguk. Malam itu, temu bual CNN disiarkan. Saya membuka TV di rumah, masa berita. Penyampai berita memperkenalkan laporan khas hari ini. Wira anjing pemandu San Francisco. Skrin bertukar, menunjukkan video tempat letak kereta pejabat pos. Brutus menerpa, shadow menghalang. Kemudian temu bual Chong Wei Kiat. Chong Wei Kiat berkata shadow sangat istimewa. Dia bukan sekadar mematuhi arahan. Dia faham apa yang selamat, apa yang berbahaya. Wajah saya juga muncul di skrin. Saya berkata saya telah memerhati shadow selama beberapa minggu. Saya melihat betapa berhati-hatinya dia, betapa dia menyayangi Chong Wei Kiat. Shadow adalah anjing pemandu yang sempurna. Wartawan memberikan ulasan akhir. Penilaian semula shadow ditetapkan bulan depan, tetapi petisyen telah dilancarkan di seluruh negara. Dipanggil Selamatkan Shadow. Sudah lebih daripada 100,000 orang menandatanganinya. Berita tamat. Telepon bimbit saya berdering. Itu Chong Wei Kiat. Awak tengok? Saya menjawab, tengok. Chong Wei Kiat berkata, saya tidak percaya begitu ramai orang menyokong Shadow. Saya berkata, tentu. Shadow adalah Wira. Chong Wei Kiat ketawa. Ketawa yang saya sudah lama tidak dengar. Keesokan harinya, sesuatu yang lebih mengejutkan berlaku. Persatuan Anjing Pemandu menghubungi Chong Wei Kiat. Mereka berkata mereka akan menangguhkan penilaian semula kerana pendapat umum terlalu kuat, perlu meneliti dengan teliti. Chong Wei Kiat menelpon saya. Suaranya bergetar. Kerana gembira, saya berkata, tahniah. Tetapi Chong Wei Kiat berkata, belum berakhir. Cuma ditangguhkan. Akhirnya, masih perlu dinilai semula. Saya tahu, tetapi sekurang-kurangnya masa telah dibeli. Masa untuk Shadow pulih, dan masa untuk lebih ramai orang mengenali Shadow. Seminggu berlalu, Shadow pulih dengan banyak. Apabila saya pergi ke rumah Chong Wei Kiat, Shadow mengibas ekor menyambut saya. Walaupun belum pulih sepenuhnya, tetapi jauh lebih baik. Chong Wei Kiat berkata minggu depan, dia akan mula berjalan perlahan-lahan. Doktor haiwan membenarkan. Saya sangat gembira. Kemudian saya bertanya, awak akan pergi ke pejabat pos juga? Chong Wei Kiat mengangguk. Rabu, seperti biasa, Shadow akan mahukannya. Saya tersenyum. Menanti hari Rabu depan, hari Shadow kembali ke pejabat pos, saya ingin tahu apa reaksi orang ramai. Dan saya berfikir, sekarang tiada siapa yang akan memandang Shadow dengan pandangan pelik lagi, kerana sekarang semua orang tahu betapa istimewanya Shadow. Saya memeriksa telefon bimbit saya. Tanda tangan petisyen sudah melebihi 500,000. Ribuan komen dalam petisyen lindungi Shadow. Shadow adalah Wira, kita mesti melindungi Shadow. Shadow adalah anjing pemandu yang sempurna. Dan anjing kampung sangat menakjubkan. Kita perlukan lebih banyak anjing kampung sebagai anjing pemandu. Komen seperti ini, perhatian terhadap anjing kampung meningkat. Membaca komen, saya berfikir, dunia telah berubah. Kerana Shadow, orang ramai mula memandang anjing pemandu dengan pandangan yang berbeza. Memahami bahawa mematuhi arahan bukan satu-satunya kebolehan. Kasih sayang dan pilihan juga adalah kebolehan. Dan baka bebas seperti anjing kampung juga boleh menjadi anjing pemandu yang cemerlang. Malam itu saya membuka komputer riba. Mula menulis laporan susulan. Tajuknya ditetapkan, Message Shadow kepada dunia. Jari-jari saya bergerak di papan kekunci. Saya menulis. Shadow tidak bersuara, tetapi dia menunjukkan apa itu cinta sejati. Apa itu pengorbanan sejati. Apa itu keberanian sejati. Kemudian saya menulis. Shadow senyap, tetapi kesunyian itu menyentuh dunia. Artikel selesai. Saya simpan, memandang keluar tingkap. Bintang-bintang telah naik, berkilauan terang. Berfikir, Rabu depan, saya akan pergi ke pejabat pos lagi. Untuk melihat Shadow dan Chong Wei Kiat. Memastikan Shadow benar-benar okey. Hari Rabu tiba. Saya tiba di pejabat pos pada jam 3.50 petang. Duduk di bangku, seperti biasa. Tetapi hari ini berbeza. Lebih ramai orang di tempat letak kereta daripada biasa. Mereka juga menunggu Shadow. Orang ramai berbisik, adakah dia akan datang hari ini? Boleh kita benar-benar melihatnya? Saya hanya melihatnya di internet. Saya melihat jam tangan saya. Pukul 4 petang tiba. Teksi kuning masuk. Tempat letak kereta menjadi senyap. Semua orang memandang teksi. Teksi berhenti. Pintu terbuka. Chong Wei Kiat keluar. Kemudian Shadow melompat keluar.
Orang ramai menahan nafas. Shadow masih hitam, masih senyap. Telinganya masih dibalut dengan pembalut, tetapi langkahnya mantap. Chong Wei Kiat berkata, "Shadow, jom jalan." Shadow berdiri di sebelah kirinya dan mula berjalan melalui tempat letak kereta. Orang ramai memberi laluan. Dengan senyap, ada yang mengangkat telefon bimbit, mula merakam. Tetapi tidak bersuara. Shadow dan Chong Wei Kiat berjalan melalui kereta, melalui orang ramai. Senyap dan biasa, seperti biasa, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tetapi semuanya berbeza. Pandangan orang ramai berbeza, bukan pandangan pelik, tetapi pandangan hormat, riak wajah kagum. Seseorang mula bertepuk tangan. Seorang, kemudian orang lain bertepuk tangan, kemudian orang lain. Dalam sekelip mata, seluruh tempat letak kereta dipenuhi dengan tepukan. Chong Wei Kiat berhenti, riak wajah terkejut. Dia tidak tahu apa yang berlaku. Lelaki di sebelahnya berkata, "Kami menyokong awak dan Shadow." Suaranya bergetar. Air mata mengalir di mata Chong Wei Kiat. Dia menundukkan kepala. Terima kasih semua." Suaranya perlahan, tetapi tulus. Shadow masih senyap, tetapi ekornya mengibas perlahan. Tepukan berterusan. Chong Wei Kiat dan Shadow mula berjalan lagi, menuju ke pejabat pos. Pintu automatik terbuka. Mereka masuk. Saya pun mengikut masuk. Di dalam pejabat pos, udara sejuk. Tom berada di kaunter. Melihat Chong Wei Kiat, dia tersenyum lebar. "Chong Wei Kiat, Shadow, awak kembali." Tom meninggalkan kaunter, berjalan ke Chong Wei Kiat, bersalaman. Kemudian melutut, mengusap Shadow. "Awak berjaya, Shadow. Budak baik." Shadow menjilat tangan Tom. Chong Wei Kiat berjalan ke kaunter, melakukan urusannya seperti biasa. Selesai beberapa menit kemudian, Tom berkata, "Jumpa minggu depan, Chong Wei Kiat dan Shadow." Chong Wei Kiat mengangguk. "Ya, minggu depan." Chong Wei Kiat dan Shadow berjalan keluar dari pejabat pos. Saya pun mengikut keluar. Di tempat letak kereta, orang ramai masih ada. Mereka bertepuk tangan lagi. Chong Wei Kiat berjalan ke arah bangku, menunggu taksi. Saya berjalan mendekat. Chong Wei Kiat. Chong Wei Kiat menoleh. "Wei Ming." "Ya, saya. Awak kembali." "Ya." "Saya nak tengok keadaan Shadow." Chong Wei Kiat tersenyum. Dia jauh lebih baik. Belum pulih sepenuhnya, tapi jauh lebih baik. Saya memandang Shadow. Shadow memandang saya. Mata hitamnya berkilauan. Saya menghulurkan tangan. Shadow berjalan mendekat. Menghidu tangan saya, kemudian menjilat. Saya bertanya, "Bagaimana dengan penilaian semula?" Chong Wei Kiat menjawab, "Ditangguhkan. Masih belum tahu tarikh sebenar. Persatuan kata perlu meneliti dengan teliti." Saya mengangguk. "Itu berita baik." Chong Wei Kiat berkata, "Wei Ming, terima kasih. Terima kasih kerana menulis artikel itu. Tanpa awak, tiada siapa yang akan faham." Saya menggeleng. "Saya tak buat apa-apa. Shadow yang buat. Shadow yang tunjukkan kepada mereka." Chong Wei Kiat tersenyum. Taksi kuning masuk. Itu pemandu yang sama. Menurunkan tingkap, melambai, Chong Wei Kiat berdiri. "Saya perlu pergi." Saya berkata, "Saya akan datang minggu depan juga." Chong Wei Kiat mengangguk. "Saya akan tunggu awak." Chong Wei Kiat dan Shadow masuk ke dalam taksi. Taksi itu bergerak pergi. Saya berdiri di situ, memerhati taksi itu hilang. Orang di sekeliling beransur-ansur bersurai, kembali kepada rutin harian. Tetapi ada sesuatu yang berbeza. Riak wajah mereka cerah. Seperti orang yang menyaksikan sesuatu yang istimewa. Saya masuk ke dalam kereta, menghidupkan enjin, tetapi tidak memandu segera. Saya memeriksa telefon bimbit saya. Laporan mengenai Shadow terus muncul. Seluruh Amerika melaporkannya, malah di luar negara. England, Prancis, Jepun, Korea, dan Malaysia. Reaksi dari Malaysia sangat hangat. Kebanggaan anjing kampung. Anak Malaysia yang bersinar di Amerika. Tajuk seperti ini ada di mana-mana. Semua orang bercakap tentang Shadow dan anjing kampung. Membaca komen. Shadow adalah wira. Shadow mengubah dunia. Kita sepatutnya melihat anjing pemandu dengan pandangan yang berbeza. Anjing kampung sungguh luar biasa. Saya meletakkan telefon bimbit. Berfikir, kisah ini belum berakhir. Baru bermula. Saya akan terus bersama Chong Wei Kiat. Setiap hari Rabu, jam 4 petang, pergi ke pejabat pos, senyap, tanpa bunyi. Tetapi sekarang semua orang tahu betapa besarnya makna kesunyian itu. Berapa banyak kasih sayang yang terkandung dalam ketenangan itu.
dan betapa istimewanya anjing kampung. Saya menghidupkan enjin, memandu pulang. Dalam perjalanan, saya membuka radio, sedang menyiarkan berita. Penyampai berita berkata, Wira anjing pemandu anjing kampung, Shadow, hari ini kembali ke pejabat pos San Francisco. Orang ramai menyambutnya dengan tepukan. Saya tersenyum. Saya tiba di rumah, membuka komputer riba, mula menulis artikel terakhir. Tajuk ditetapkan, kembalinya Shadow, kesunyian berterusan, mengetuk papan kekunci. Saya menulis semua yang saya lihat hari ini, tepukan di tempat letak kereta, pandangan orang ramai, air mata Chong Wei Kiat, langkah Shadow yang senyap. Saya menulis ayat terakhir. Shadow masih tidak bersuara, tetapi kini dunia sedang mendengar. Mendengar kesunyian Shadow, mendengar mesej dalam kesunyian itu. Keberanian tidak memerlukan bunyi, kasih sayang tidak memerlukan kata-kata, pengorbanan tidak memerlukan tepukan. Shadow telah mengajar kita semua ini, dan dia akan terus mengajar kita. Setiap hari Rabu, jam 4 petang, dengan senyap, dengan tenang, dengan kasih sayang. Tambahan, Shadow, anjing kampung dari pergunungan Malaysia, telah menunjukkan kepada Amerika apa itu khidmat sejati. Bukan kepatuhan buta, tetapi pengorbanan yang bijak. Bukan mengikut arahan, tetapi membuat pilihan yang betul. Anjing kampung, yang dahulunya tidak dikenali di Amerika, kini menjadi simbol keberanian dan kasih sayang. Shadow meneruskan penjagaannya yang senyap, melindungi Chong Wei Kiat, mengajar dunia. Saya menyimpan artikel itu, memandang keluar tingkap, matahari terbenam, langit diwarnai oranye, sangat indah. Berfikir, esok Shadow akan bersama Chong Wei Kiat, lusa, minggu depan. Minggu depan pun sama. Saya tidak tahu bila penilaian semula akan datang. Tetapi sekarang, saya tidak takut. Kerana dunia tahu siapa Shadow. Dan betapa menakjubkannya anjing kampung. Telefon bimbit saya berdering. Itu Chong Wei Kiat. Saya menjawab. Suara Chong Wei Kiat kedengaran. Wei Ming, awak sampai rumah dengan selamat. Shadow kelihatan sangat selesa. Seronoknya pergi ke pejabat pos hari ini. Saya berkata, sangat seronok. Chong Wei Kiat meneruskan. Dan terima kasih, sungguh, untuk segala-galanya. Saya menjawab, sama-sama. Saya yang patut berterima kasih kerana memperkenalkan saya kepada Shadow. Chong Wei Kiat ketawa. Saya bersandar di kerusi, menutup mata. Mengingat kembali hari pertama saya melihat Shadow di tempat letak kereta pejabat pos. Anjing kampung hitam berjalan dengan senyap. Pada masa itu saya tidak tahu, anjing itu akan mengubah hidup saya. Akan mengubah cara saya melihat dunia. Dan akan mengubah persepsi orang Amerika terhadap anjing kampung. Shadow tidak bersuara, tetapi dia menunjukkan apa itu wira sejati tidak bising, cinta sejati tidak riuh, keberanian sejati senyap. Dan anjing kampung boleh menjadi anjing pemandu terbaik di dunia. Saya membuka mata. Skrin komputer riba menunjukkan artikel saya. Melihat ayat terakhir. Shadow telah mengajar kita semua ini. Saya tersenyum. Kemudian saya berfikir, Rabu depan, saya akan pergi ke pejabat pos lagi, duduk di bangku, minum kopi, menunggu Shadow. Kerana di sana, setiap hari Rabu jam 4 petang, keajaiban berlaku. Keajaiban yang senyap. Tiada siapa yang mendengarnya, tetapi semua orang dapat merasakannya. Keajaiban bernama Shadow. Keajaiban bernama anjing kampung. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, sila langgan dan tekan suka. Jadi terima kasih banyak kerana menonton video kisah-kisah Malaysia hari ini. Semoga Anda semua mempunyai hari yang bahagia dan gembira. Terima kasih kerana menonton kisah-kisah Malaysia. Langganan, suka, dan sokongan Anda adalah motivasi terbesar kami untuk membuat video.